tentang hak-hak anda, ilmu yang saya kongsikan, yang mana mungkin pada hari ini mungkin anda tidak tidak gunakan, tetapi mungkin masa depan, sebab ini ilmu yang amat berguna kepada rakyat Malaysia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya aktivis yang memperjuangkan hak rakyat Malaysia dan pengguna, memberi khidmat nasihat dan bantuan secara percuma. Mana ada yang masalah tentang pencabulan hak, dibuli, ditipu dan sebagainya. Saya mohon kepada rakyat Malaysia untuk subscribe YouTube Raja Email untuk anda ketahui tentang hak-hak anda, ilmu yang saya kongsikan, yang mana mungkin pada hari ini mungkin anda tidak tidak gunakan, tetapi mungkin masa depan, sebab ini ilmu yang amat berguna kepada rakyat Malaysia. Alright, okey, hari ini saya nak mengangkat isu mengenai tentang Suruhanjaya yang memantau dan menyelia satu-satu badan atau satu-satu organisasi. Sebagai contoh, sini saya nak angkat tentang isu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM. SKMM. So, Suruhanjaya ni dia memantau dari segi telco. Sebab semua orang pakai telefon. Semua orang akan ada masalah. Semua orang akan menghadapi suatu masalah dengan syarikat telco. Mungkin charge lebih, mungkin kawasan tidak ada liputan yang baik. Ini di bawah seliaan SKMM. Dan juga pos laju Korea, sebagai contoh pos laju, macam pos lain macam apa, GDEC, macam apa lagi, lain-lain yang Korea ni, syarikat Korea ni, boleh anda adukan juga kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM. Okey, untuk isu Suruhanjaya ni yang saya nak angkat ini, saya nak bagi satu ranking nombor 1 kepada SKMM ataupun MCMC. Suruhanjaya komunikasi multimedia adalah Suruhanjaya yang paling efisien yang pernah saya berurusan dan banyak menyelesaikan masalah aduan tentang kepada mereka yang bermasalah dengan telco, dengan masalah dengan syarikat Korea pun banyak diselesaikan. So saya bagi tabik spring kepada SKMM dan ataupun MCMC adalah Suruhanjaya yang paling terbaik di antara Suruhanjaya yang ada di Malaysia. Hari ini saya nak kongsi tentang Suruhanjaya yang sinonim dengan rakyat Malaysia, sinonim dengan pengguna, supaya anda tahu ke mana arah tuju untuk anda buat aduan apabila ada masalah. Okey. Satu lagi saya nak kongsikan ialah Suruhanjaya Tenaga, ST. Suruhanjaya Tenaga ni dia memantau mengenai tentang bil elektrik, bil TMB. Yang anda macam tenaga-tenaga yang lain lah. Adalah skop-skop lain yang penyelidikannya tu, tapi saya fokuskan kepada bil elektrik yang kecoh, yang viral di media sosial baru-baru ini, hinggakan kerajaan telah memberikan satu bantuan prihatin elektrik tambahan. Ini syukur alhamdulillah lah. Ada juga benda yang kita boleh tularkan, viralkan kepada di media sosial, tapi ada kadang-kadang isu-isu kita yang masalah terpencil yang orang lain tak mengalami masalah. Di sini saya nak mengajar supaya di mana Suruhanjaya yang perlu anda buat aduan. Tak semua benda yang kita tular tu akan nasib kita terbela. Ini untuk mereka yang ada masalah-masalah tertentu. Satu lagi ingin saya berkatakan di sini adalah Suruhanjaya sebelum ni ada satu Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, tetapi telah diubah kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat. Saya rasa itu taringnya dah hilang lah. Maknanya saya mohon merayu kepada kerajaan untuk kembalikan balik kepada Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat supaya dia lebih efisien dari segi tindakan. Tapi APAD ni saya nampak dah macam lemah sikit. Alright. Okey. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN. Ini satu Suruhanjaya yang sinonim dengan pengguna mengenai tentang air. Baru ni saya dengar banyak kecoh juga pasal kes air.
tak dapat bil air telah melambung tinggi, anda boleh buat aduan kepada SPAN, iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Yang ini memantau pasal air. Janganlah ada benda yang kita boleh tularkan, ada benda yang kita boleh luahkan didengari oleh kerajaan ni, tapi kadang-kadang ada, bukan semua majoriti yang ada masalah begini. Alright, Suruhanjaya Koperasi Malaysia adalah memantau koperasi. Yang ini tak adalah sinonim sangat dengan rakyat Malaysia, tetapi ada yang buat pinjaman dengan koperasi. Inilah tempat platform. Anda tak puas hati, anda buat report pada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, SKM. Okey, yang seterusnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ini semua orang tahulah, semua orang tak payah cerita pun, tak peranan dia pun semua orang dah tahu. Tetapi ini SPRM ni saya letak rating yang paling bawah lah. Ini saya tak ada rating dalam hidup saya lah. Tak maaf lah, sebab ini pengalaman saya lah, pengalaman orang lain semua. Sebab tu bila orang sebut kita nak report SPRM, saya kata tak payah sangat excited untuk report SPRM. Sebab kes-kes yang cuba dilakukan siasatan adalah kes-kes yang boleh mempopularkan mereka. Kalau keluar TV, keluar paper, kes tu insya-Allah boleh selesai. Akan ada kes tu, akan berlaku tindakan. So saya rasa tak payahlah sangat nak excited sebut SPRM ni lah. So minta maaf lah, saya SPRM ni saya letak Suruhanjaya yang paling rendah sekali. Alright, okey, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, ramai yang mengadu pada saya kena tipu semasa membeli kepada peniaga atas talian. Kebanyakan yang dekat Facebook lah. Okay, saya dah banyak kali saya cakap pasal hak kita. Kita kena tahu hak kita, dekat mana kita nak beli, siapa orang yang perlu kita siasat. Okey, tip yang saya nak showkan di sini, pertama, dia mesti berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Alright, wajib dia mesti ada syarikat. Kecoh di media sosial yang mengatakan orang nak berniaga kecil-kecil pun nak kena daftar ke dengan ni. Itulah masalah. Kita ni, Malaysia ni masih lagi muda, masih lagi mentah. Sebab tu kita ni kadang-kadang banyak yang melalak, tetapi tidak tahu apa sebab kenapa kerajaan menggalakkan mereka berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kerana tujuan dia adalah melindungi pengguna. Nampak? Kenapa kita nak marah? Kita marah orang nak berniaga kecil-kecilan. Berniaga lah, siapa tak marah pun berniaga. Tapi berdaftar lah baru RM60, RM70 je nak daftar dengan SSM, betul tak? Dan bila anda kena tipu dengan peniaga atas talian, anda melalak juga. Suruh peniaga atas talian ni daftar dengan SSM pun anda marah. Bila anda kena tipu, anda marah. Yang mana satu yang kita nak bela? Sebab tu bila satu tindakan tu, biar kita melihat kepada kebaikan. Okey, yang ketiga, untuk kita nak beli kepada peniaga online ni, cuba search nama syarikat tu atau nama dia dalam media sosial. Ada tak kes-kes yang pernah dia menipu? Ini tiga tip lah saya bagi ya. Pastikan pertama dia daftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Yang kedua, dia ada akaun bank syarikat. Dan ketiga, cuba search dalam media sosial bahawa pernah tak dia menipu orang. Ni pastikan tiga ni, ingat tiga ni. Jangan kita terlampau gairah nak membeli barang tu, tapi lalas kita kena tipu. Banyak sangat lah. Saya rasa setiap saat, setiap minit rakyat Malaysia ditipu dengan peniaga online. Alright, seterusnya saya nak kongsikan tentang Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasa. Okey, sekiranya anda tidak berpuas hati dengan penguatkuasa ni, kecuali Suruhanjaya SPRM lah, kita tak boleh mengadu dekat agensi ni, sebab dia hanya kepada polis, untuk askar, tentera ke apa ke yang ada penguatkuasaan tu. So anda boleh mengadu pada Integriti Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Alright. Okey, seterusnya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Di sini adalah tempat anda untuk mengadu, untuk menyelesaikan masalah tentang anda pencabulan hak, dari segi dibuli, ditipu. Ini berkaitan dengan anda sebagai manusia, hak anda sebagai manusia, hak asasi manusia. Sebab anda boleh boleh adukan kepada Suruhanjaya ini bagi untuk membela nasib anda.
Alright, kemudian ada Suruhanjaya Pasukan Polis. Yang ini dia ke arah kepada pegawai polis dan peringkat atasan, pegawai kanan lah. Suruhanjaya Pasukan Polis ini di bawah KDN. Anda boleh adukan masalah anda, dan sekiranya aduan anda tentang laporan polis tak ada tindakan oleh pegawai penyiasat, tidak dapat pembelaan, tiada tindakan oleh pihak pegawai penyiasat, ini anda boleh adukan kepada Jabatan Integriti Pematuhan Standard, JIPS. JIPS. So maknanya di Bukit Aman dia kontrol, di setiap daerah pun dia ada JIPS. Saya cadangkan buka portal PDRM, cari untuk SISPA, untuk anda buat aduan kepada JIPS supaya diri anda terbela, nasib anda terbela. Maknanya pihak polis akan melakukan tindakan. So banyak aduan yang saya terima lah. Ada yang kes kemalangan jalan raya, tak dapat keputusan kes. Bila tak dapat keputusan kes, kita tak boleh claim insurans. Banyaklah masalah-masalah lain yang alhamdulillah saya nak ucap terima kasih juga pada JIP Bukit Aman yang banyak bantu saya, KDN, PRO KDN banyak juga membantu saya mengenai tentang masalah-masalah dengan PDRM ni. Okey, saya rasa setakat itu sajalah Suruhanjaya yang sinonim. Banyak Suruhanjaya lain yang untuk saya rasa saya tak perlu kongsikan, tetapi inilah yang selalu yang diterima masalah-masalah di rakyat Malaysia acap kali untuk kita adukan kepada Suruhanjaya yang telah saya kongsikan sebentar tadi. Saya harap tip ataupun ilmu ini dapat digunakan dengan sebaik mungkin, dan cuba tularkan. Ini saya minta tularkan video ni untuk kita kongsikan pada semua orang supaya kita jadi bangsa yang maju, kita jadi negara yang maju. Kita kena, kadang-kadang kita kena fikirlah cara kita bercakap, cara orang maju, cara kita berfikir, cara orang maju, cara kita bertindak, cara orang maju. Setakat itu saja perkongsian saya hari ini mengenai tentang Suruhanjaya yang sinonim dengan masyarakat kita, dengan rakyat Malaysia, yang di mana mereka nak adukan apabila terdapat masalah ataupun pencabulan hak, anda ditipu, teraniaya dan sebagainya. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.